We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lais berkata, adanya sahabat Nabi SAW dalam kesukaran, dalam menghadapi gangguan, penganiayaan orang kafir Quraisy, juga menderita kelaparan, tetapi mereka tetap sabar, sehingga Allah memberi kelapangan bagi mereka. Demikianlah, siapa yang sabar maka akan mendapat kelapangan, dan tiap kesukaran akan berubah dengan keringanan. Dan orang-orang salihin yang mengerti selalu berasa gembira jika menderita kesukaran, sebab mereka mengerti dan yakin terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Osman bin Abdul Hamid bin Lahiq dari ayahnya, dari neneknya, dari Muslim bin Yasar berkata, ketika saya tiba di Bahrain, saya dijamu oleh seorang perempuan yang kaya, banyak anak-anaknya dan budak sahayanya. Tetapi saya melihatnya selalu susah. Dan ketika saya akan meninggalkan Bahrain, saya tanya kepadanya, apakah ada yang jahat? Jawabnya, ya. Jika engkau datang ke negeri ini lagi, saya harap tinggal di sini. Maka pergilah saya beberapa tahun. Kemudian saya kembali ke Bahrain, tetapi saya melihat di muka pintunya tidak ada lagi budak penjaga. Maka saya minta izin kepadanya. Tiba-tiba ia terlihat berseri muka kesenangan dan tertawa. Maka saya tanya, bagaimana keadaanmu? Jawabnya, ketika engkau pergi meninggalkan tempat kami ini, maka kami selalu mendapat ujian. Tiap mengirim barang di laut tenggelam, dan perdagangan di darat selalu mendapat gangguan bala, sehingga habis budak-budak dan mati anak-anak. Maka saya bertanya, yarhamukillah, tetapi dahulu saya melihat kamu susah selalu, dan kini nampak senang dan gembira. Jawabnya, ketika saya menerima kenikmatan dunia, selalu saya takut kalau pahala hasanat, itu hasanat ni kebaikan, pahala kebaikan aku dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan kini ketika harta kekayaanku habis dengan anak-anak aku, saya tetap berharap semoga Allah telah menyediakan untukku di hari akhirat kebaikan, maka kerana itu saya gembira. Ini bab sabar ni dah panjang cerita dia ni. Baik, dalam perenggan yang telah kita baca tadi, dia menceritakan satu orang perempuan yang kaya, ya. Perempuan yang kaya ini bukan setakat kaya harta benda, tetapi dia juga banyak anak dan juga orang gaji, ya. Senang cerita, hamba saya tu orang gaji lah, ya. Baik, tapi ada satu orang yang pergi ke rumah orang perempuan yang kaya ni. Dia kata, perempuan ni kaya, anak banyak, ya. Orang gaji pun ramai, ya, pekerja lah, ya, pekerja. Tetapi dia tengok air muka dia ni selalu susah, ya. Dia tengok air muka perempuan tu, tengok macam susah hati je. Kita bila tengok orang kaya, pekerja ramai, kan? Lepas tu pula anak pun ada ramai, kita hak tengok ni pun rasa suka tak? Apatah lagi orang tu, orang yang memiliki kekayaan tu. Kita dah berasa senangnya dia, pekerja ramai, syarikat banyak, ya. Lepas tu tengok rumah pun besar, kereta pun okey,
Jadi kita yang tengok ni pun rasa seronok. Apatah lagi orang tu. Tetapi dia ni tak. Orang perempuan yang kaya ni, dia ada segala-gala yang orang rasa, orang kata kalau orang tengok tu seronok, dia ada segala-galanya. Tetapi air muka dia ni, air muka jenis susah hati. Tengok pada muka dia tu, gaya dia macam susah hati. Lepas tu orang yang pergi ke rumah dia tu, tanya dia, ada yang jahat ke? Maksud apa dia? Ada benda yang tak elok ke kamu ni? Itu maksud dia. Ada yang jahat tu, dia tanya ada benda ke yang tak elok, yang menyebabkan kamu rasa susah hati, nampak muka susah hati tu. Baik. Jawab orang perempuan tu, dia kata ada, dia kata. Tapi dia tak cerita apa benda. Benda yang tak elok tu, yang dikatakan jahat tu apa benda. Cuma dia kata gini, jika engkau datang lagi ke negeri Bahrain ni, lepas tu engkau jumpa aku, dia kata mari. Baik. Kebetulan ialah maknanya kawan ni pun bertahun pergi meninggalkan yang kata si Muslim bin Yasar ni, pergi tinggalkan perempuan ini lama jugalah, 2-3-4 tahun. Dalam tempoh 2-3-4 tahun itu, perempuan ini dia kata apa situ? Dia kata, saya melihat di muka pintunya tidak ada lagi budak penjaga. Orang lelaki yang Muslim tadi, yang pergi rumah perempuan tadi, dia kata kali kedua dia pergi tu, tengok tak ada dah budak lelaki ke, orang gajinya, penjaga tak ada dah. Pekerja semua tak ada dah. Lepas tu anak-anak dia pun tak ada. Maka saya minta izin kepada dia. Tiba-tiba terlihat berseri muka kesenangan dan tertawa. Maka saya tanya, dalam kad dulu bila sampai di rumah orang perempuan yang kaya ni, orang gaji pun ramai, anak pun ramai, kaya dia, tapi tengok muka dia, muka susah hati. Kali ni pergi-pergi budak tak ada, tapi muka berseri pula. Maka tanya, bagaimana keadaanmu? Jawabnya, ketika engkau pergi meninggalkan tempat kami ni, maka kami selalu mendapat ujian. Dia kata masa engkau balik dululah, kali pertama engkau mari tu, engkau tengok aku kaya apa benda tu, dan engkau tengok aku ni susah hati, engkau tanya kan, ada apa-apa masalah ke yang menyebabkan jadi macam susah hati je, harta benda banyak. Dia kata ada, cuma ginilah, maknanya engkau mari akan datang, engkau mari. Baik. Kali ni mari ni, tengok-tengok dia ni budak dah tak ada, kekayaannya dah kurang, tapi muka pula muka berseri. Maka dia tanyalah perempuan tu, lelaki yang orang panggil tetamu lah, tanya perempuan tu, dia kata apa masalah? Dia kata masa engkau tinggalkan tempat kami ini, maka kami selalu mendapat ujian. Tiap mengirim barang di laut tenggelam. Maknanya sekali-sekala kami, dia orang kaya, orang berdagang, orang orang panggil businessman, woman. Jadi bila dia hantar barang, dulu pakai laut, sekarang ni kargo. Dulu dia pakai laut je, hantar ekspor barang ke benda kan. Sekarang dulu hantar dengan laut, sekarang kargo kan. Baik, dia kata sekali kami hantar barang, dia kata tenggelam. Kemudian perdagangan di darat selalu mendapat gangguan bala sehingga habis budak-budak dan mati anak-anak dia. Boleh jadi yang run dia punya bisnes itu anak-anak dia sekali. Dia kata kod darat pun dia kata habis kena serang orang. Zaman dulu dia pakai kuda, kemudian unta yang mengangkut barang dagangan dia. Sekarang kontena. Dulu dia pakai unta. Jadi unta ni kalau lalu biasanya ada perampok. Perampok akan buat serangan. Jadi bila serang tu nasib lah. Kadang-kadang mati, kadang-kadang sempat lari. Dia kata barang dagangan habis, pekerja pun habis, kena bunuh. Saya bertanya, sepatutnya saya berkata yarhamukillah. Yarhamukillah ni ialah maknanya semoga Allah Ta'ala merahmati engkau. Tapi dulu jadi hak lelaki tetamu tadi cerita apa dia? Kata dulu dia kata saya tengok engkau susah hati, tapi hak ni pula bila berlaku lagu tu macam tu, nampak gaya senang pula, dia kata.
Jawabnya, ketika saya menerima kenikmatan dunia, selalu saya takut kalau pahala hasanatku dibayar tunai oleh Allah di dunia ni. Ya. Jadi masa saya kaya dulu, dia kata, betul lah saya banyaklah juga sedekah ke apa benda kan. Tetapi dia takut, maknanya Tuhan bagi, maksudnya gini, hak Tuhan bagi kesenangan tu, itulah balasan Tuhan untuk aku. Akhirat besok tak ada. Ya. Jadi orang yang jenis aduk agama ni, dia akan mikir sampai peringkat tu. Sebab tu Abdul Rahman bin Auf, bila mana Aisyah kata engkau akan masuk syurga, tapi yang terakhir. Dan Aisyah kata lagu tu bila mana dia tanya sahabat, bunyi apa ia hendak keluar tu. Sahabat kata, tengok-tengok, oh dia kata Abdul Rahman bin Auf bawa balik menega. Balik menega tu berdaun macam lebah. Kayanya Abdul Rahman bin Auf. Ya. Maknanya kalau kita sekarang ni lori lah, bunyi lori bising balik bisnes satu tempat, apa ni orang panggil dia punya tempat persinggahan lori-lori kan. Jadi Abdul Rahman ni balik masuk dalam Madinah, riuh bunyi macam lebah. Ya. Aisyah tanya, bunyi benda? Abdul Rahman balik bawa balik menega daripada Syam. Jadi Aisyah kata, oh baguslah. Cuma aku dengar Nabi kata Abdul Rahman ni garanti masuk syurga, tapi akhir sekali. Pasal apa dia? Tuhan bagi belaka dah kekayaan ke dia, balasan tu seolah begitulah. Balasan nikmat kekayaan. Orang panggil Abdul Rahman ni, kalau bagi batu ke dia pun di menega tu boleh untung. Ya. Baik. Jadi Tuhan bagi kesenangan, seolah-olah orang dulu mikir apa dia? Kesenangan yang Allah Ta'ala bagi tu ialah satu pembalasan di atas kebaikan dia. Aku bagi dah. Tapi akhirat besok ada benda lain lah, perkiraan dia. Kalau dalam kes Abdul Rahman ni, apa dia? Sahabat lain masuk awal, dia masuk akhir sekali dalam syurga. Garanti, ada jaminan. Masuk syurga tu ada jaminan dah. Okey lah. Kena kita pun okey dah kan. Tak kira lah akhir pun, asalkan boleh masuk syurga. Ya. Tapi Abdul Rahman bila dengar dia ni boleh masuk syurga tapi akhir sekali, maka dia pun kata, dia dapat pengesahan. Dia kata, betul ke Aisyah kata lagu tu? Betul ke Nabi kata lagu tu? Aisyah kata memang betul. Lalu dia kata, semua barang dagangan yang ada tu, yang kau nampak tu, aku sedekahkan fi sabilillah, sebab aku nak akhirat besok. Ya. Jadi perempuan ni pun dia takut kekayaan dia tu ialah orang panggil pembalasan daripada Allah Ta'ala kepada dia dalam dunia ni. Tuhan bagi dah, tapi akhirat besok mungkin kurang. Maka dia kata, kini ketika harta aku habis dengan anak-anak aku sekali, ya, kini ketika harta kekayaanku habis dengan anak-anak aku, saya tetap berharap semoga Allah telah menyediakan untukku di hari akhirat nanti dengan kebaikan, maka kerana itu saya gembira. Pasal apa dia? Bila Allah Ta'ala ambil, bagi satu ujian dengan hartanya habis, anaknya habis, maka aku harap dengan sabar aku tu Allah Ta'ala bagi kebaikan di hari akhirat besok. Jadi hak dia naknya apa dia? Hak hari akhirat. Ya. Dia ginilah untuk mudah faham tuan-tuan. Orang mati. Nak mudah faham ni. Orang mati ni kita tengok, dan memang ada satu soalan kepada saya. Kenapa orang-orang yang jenis mari surau lintang pukang? Ya tak? Mari surau lintang pukang. Ya. Tak ada pun orang panggil semayang berjemaah ke. Orang biasa kadang-kadang mati mudah. Tu soalan dia. Matinya mudah. Kadang-kadang kita tengok tok gurunya, dengan tok guru bukan setakat orang hak mari surau tu. Tok guru sendiri kadang-kadang mati dia tu payah. Seksa 2-3 bulan. Memang betul, saya duduk perhati orang-orang yang kata tok guru ke ustaz di kampung ke benda, mati dia payah. Ini soalan ni mari daripada orang kampung. Ya. Jadi orang hak jenis huru-hara ni mati mudah. Yang ustaz dah mengajar, ada sedikit ilmu untuk mengajarlah kampung, mati dia 3-4 bulan, kadang-kadang setahun seksa nak cerita ni. Kenapa yang huru-hara ni mudah, hak bagus ni seksa? Ya. Sebabnya saya nak kaitkan dengan pembalasan dalam dunia ni. Orang yang Muslim tapi huru-hara hidup dia, Tuhan kira orang ni, aku di hari akhirat besok aku nak azab dia. Dalam kubur tu aku nak start dah azab dia. Maka oleh kerana aku nak azab dia dalam kubur tu dia seksa,
maka baik dia walaupun jahat dia ada baik. Ya. Jahat-jahat manusia ni ada baik dia. Maka hak baik dia tu aku nak balas dalam dunia. Antara pembalasan aku ni apa dia? Aku mati mudah dia. Kematian dia tu aku buat mudah je. Baik. Hak mana baik? Mari masjidnya, mengajar ke lagi. Mati dia tu lambat seksa. Dalam dunia tu nampak gaya dia seksa, nak mati tu pun seksa. 3-4 bulan, setahun sakit, menderita. Jadi orang kampung dia jadi tasaulat. Satu persoalan, sepatutnya ustaz ni mati mudah lah. Orang mari surau mati mudah sikit, tak seksa. Pasal apa dia? Sebab aku nak suruh dia dalam kubur senang, akhirat besok senang. Tapi walaupun begitu, aku kena adil. Aku sebagai Tuhan, aku kena adil. Walaupun dia baik, dia kaki surau ke, kaki apa ni, masjid ke, ustaz mengajar ke, pun dia tok guru ke benda, baik-baik dia ada jahat dia. Ada jahat dia. Hak jahat dia tu aku balas dalam dunia ni. Apa dia? Aku sukarkan sedikit kematian dia. Aku seksa dia sikit dalam dunia ni sehingga dia nak mati pun payah. Boleh faham tak tu? Itulah cerita dia tu. Cerita yang ada dalam ni. Sebab tu perempuan tu kata, aku masa aku ada duit banyak, kaya ke apa benda ni, aku susah hati. Aku takut hak ni, hak Tuhan bagi kat aku. Kesenangan ni adalah sebagai satu simbol bahawa aku hidup dalam dunia senang, tapi akhirat besok susah. Jadi aku naknya apa dia? Biar aku dalam dunia ni kalau boleh nak senang dalam dunia, akhirat pun nak senang kalau boleh lagu tu. Tapi kalau kesenangan aku ini adalah satu pembalasan Allah Ta'ala pada aku, akhirat besok aku susah, aku tak nak. Baik aku susah sikit dalam dunia, senang hari akhirat dan dalam kubur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna wa li jami'il muslimina wal muslimin al-mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam.